Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang bahagia Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat, dan tidak dilupakan para pendengar Perlis FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada tengah hari dan petang ni. Hari ini kita alhamdulillah dah masuk 23 Ramadan. Pejam celek alhamdulillah 23 Ramadan dah. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk durus Ramadan yang kita akan bicarakan pada tengah hari dan petang ini masih dalam tema Perlis Berzikir, satu program di bawah Jabatan Mufti Negeri Perlis yang telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada 18 Mac 2021. Tajuk yang kita akan bicarakan pada kali ini, doa mengelak tertimpa penyakit ain. Jadi insya-Allah ada beberapa perkara yang kita nak bincangkan dengan masa yang agak terhad ni. Perbincangan berkaitan dengan ain ni agak panjang, cuma saya cuba ringkaskan setakat mana yang boleh kita ringkaskan. Yang pertama, penyakit ain. Sebutan mula-mula nak kena sebut ain. Kan? Ain, menggunakan ainun mata. Ini asas dia. Orang Arab menggunakan ainun, kebanyakan tempat makna dia mata, tetapi ain juga bawa makna kepada benda. Cuma hak kita nak bincang bukan pada benda tetapi pada pandangan mata orang. Jadi bila sebut ain, disebut dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, yang mana disebut ain ialah isabatul ain ghairahu bi'ainihi. Bagaimana isabatul ain? Seorang yang memandang, seorang ni dia pandang menggunakan dua mata dia, ghairahu selain dia, bi'ainihi dengan mata dia. Apa maksud di sini? Isu yang kita bicarakan ialah fa'il dan maf'ul. Ada orang yang memandang dan ada orang yang dipandang. Dua ni kan, hak memandang dan hak yang dipandang. Yang memandang dipanggil al-ain. Al-ain maksudnya dia yang pandang, dan yang dipandang ataupun kita sebut maf'ulun bi al-ma'in. Jadi kesan mata ni punya bisa dia. Dia bukan setakat menyebabkan orang yang dipandang tertimpa sakit, mudarat, bahkan ain ini boleh bawa kepada kematian. Dahsyat kan? Mungkin kita duk rasa biasa kan, kita duk puji orang, kita duk tengok orang kan. Jadi insya-Allah ini tajuk yang kita bicarakan dengan masa yang ringkas ini. Okey, kemudian sebagai pengenalan juga untuk kita lebih faham lagi, dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi menyebut bagaimana ain ini ma'khuzatun min ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi. Perkataan ain ataupun penyakit ain ini daripada perkataan ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi, bila ada sesuatu yang menimpa sebab mata. Sesuatu itu terkena sesuatu sebab pandangan mata. Wa asluha,
Okey, asal perkataan ain ni min i'jabil ain bisyai'i summa tatabba'uhu kayfiyatu nafsihi al-khabithah summa tasta'inu ala tanfidhi sammiha binazariha ila al-ma'in. Jadi asal ain ni supaya kita lebih faham, min i'jabil ain, sebab berlaku tu ialah disebabkan ta'ajub orang yang pandang tu. Bila dia tengok sesuatu dia kagum, dia ta'ajub. Summa tatabi'uhu kayfiyatu nafsihi la khabih. Kemudian orang hak pandang ni dia banyak jenis. Sebab ini dia ada dua jenis yang utama. Satu, pandang sebab hasad. Dia tengok jiran dia beli kereta baru. Dia kata, dengan umur pencen ni boleh lagi nak beli kereta baru, hak hutang lama bayar tak habis lagi. Kan, biar rosak biar kereta tu. Jadi mata dia tengok tu hasad. Jadi kawan hak jiran ni baru beli kereta sari, keluar taman desa Katong, aksiden terus orang belah. Tak, ni tak ada kaitan mana-mana lah, cuma contoh dah sini dah taman desa Katong, jadi sebut pi lah kan. Baru je beli pagi, petang aksiden dah. Dia kata, ish pelik, tak sat masa naik baca dah subhanallazi sakhara lana hadza tu. Tetapi kesan hak jiran ni tengok kereta dia dengan pandangan mata yang hasad, memberi kesan kepada kereta dia. Kita kadang-kadang kita fikir, ustaz, ada kau macam tu ustaz? Dia ada orang yang macam tu. Dia ada noh, mata boleh rosak. Ya, ada. Sekali kita akan tengok bagaimana perbahasan yang lebih luas. Okey, itu ain yang pertama, ain sebab hasad. Ain yang kedua, tuan-tuan sekalian, ain sebab ta'ajub, kagum. Kita pergi tengok cucu kawan kita kan, baru seminggu, kita pergi tengok, tembam cucu hang noh, macam tu dia. Puji pagi, petang kena bengkak cantik terus kan, petang tu terus demam panah, esok mati wala'iyyazubillah. Kita kata sihat elok marin, tiba-tiba terus demam panah naik sampai 40 darjah Celsius, nak 41 darjah Celsius, tu dia meninggal kan. Mai mana? Okey, perkara yang kedua saya bagi nampak dulu ya, biar kita nampak macam mana Ustaz. Okey, yang kedua ialah setelah kita tahu itu pengenalan ain, mata boleh mudaratkan, sama ada pandang sebab hasad ataupun sebab kagum. Nabi SAW bila membicarakan hal ini, ada sebahagian sahabat tak apa nak percaya. Kan semua benda mai daripada Tuhan, sebagaimana kita lah. Macam mana pandangan mata seseorang boleh memberi kesan kepada orang lain? Pelik. Lainlah kalau mata tu mata Ultraman kan. Ultraman kan kita tengok cerita Ultraman. Ultraman, jenis-jenis Ultraman, bila dia tengok keluar cahaya kat mata dia, dah tu cerita menipu lah kan. Maksudnya mata ni dia hanya pandang sahaja, dia tak ada tindakan fizik boleh memudaratkan, tak ada. Nabi SAW mengatakan al-ainu bihaq, ataupun dalam riwayat lain al-ainu haqq walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathu al-ain. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata benda ain, benda hak pandangan mata memudaratkan sebab hasad ataupun sebab ta'ajub, adalah benda yang benar. Siapa kata? Nabi SAW. Sehingga kan Nabi kata, lau kana syai'un sabaqal qadar, jika ada sesuatu yang boleh mendahului qadar, dia ada benda ni Tuhan tentu siap-siap dah kat kita. Contoh apa yang berlaku petang ni kat kita, masuk dalam qada qadar Tuhan. Tetapi dalam masa sama Nabi juga sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata la yuraddul qada illa bidu'a. Tidak ada sesuatu yang boleh menolak qada kecuali dengan doa.
kita lepas zuhur tak saat kita berdoa, padahal nak kira petang ni kemungkinan kita accident. Kemungkinan petang ni kalau kata nak kira dalam riwayat kita ni petang ni kita accident. Tetapi tak saat lepas zuhur doa rasa macam kita pun doa lah, ya Allah berilah keselamatan kepada aku dan keluarga aku, ya Allah. Berkat doa tak sah hak petang ni tak jadi. Yang takdir asalnya petang ni kemungkinan berlaku aksiden sebab doa. La yuraddul qada illa bid-doa. Tidak ada sesuatu yang boleh merubah qada, sesuatu pelaksanaan Tuhan, kecuali dengan doa. Sama seperti isu ni, Nabi kata sekiranya ada sesuatu yang boleh mendahului qada dan qadar Tuhan, sabaqathul ain, pandangan mata akan mendahului. Seolah-olah budak ni sihat elok, tiba-tiba mai orang tengok puji sebab kagum ataupun sebab asal, demam budak tu. Takdir asal budak tu tak demam, sihat, tetapi sebab pandangan mata. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, isu yang seterusnya yang kita nak bincang di sini ialah punya dahsyat al-ain ini memudaratkan, boleh menyebabkan orang jadi sakit. Bahkan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Nabi kata aktsaru man yamutu ba'da qada'illah wa qadarihi al-ain. Nabi kata benda hak paling banyak yang menyebabkan kematian yang berlaku kepada umat aku, Nabi kata setelah takdir Tuhan, al-ain, penyebabnya adalah ain, pandangan mata. Dan kita yakin apa yang Nabi sebut ni benar. Kemungkinan aksiden yang berlaku dekat jalan selain daripada kecuaian pemandu ataupun kereta ataupun motor hak satu lagi, mungkin pandangan mata orang menyebabkan berlaku aksiden. Ini takdir Tuhan. Cuma nak cerita di sini, pandangan mata kita ini mudarat. Sebab tu selain daripada tu, agama ajak kita bagaimana kita nak elok, bagaimana cara nak merawat, kan? Walaupun kita kata semua takdir, qada, qadar, semua Tuhan yang tentukan, tetapi berlaku ain, kan? Okey, yang ketiga saya nak sebut di sini ialah sebab berlakunya ain. Sebab berlaku al-ain ini ialah yang pertamanya pandangan mata orang yang hasad. Sebab tu disebut tentang fakullu a'inin hasid wa laysa kullu hasidin a'inan. Ini kaedah yang sebagai ulama jadikan sebagai kaedah untuk penyakit ain ni. Kullu a'in, orang yang pandang mata ni yang boleh memudaratkan orang, hasidun, dia ni pandang mata tu dengan iri hati ataupun hasad dengki, tu memberi kesan dah. Walaysa kullu hasidin, dan tidak semestinya orang yang hasad ainun, dia mata dia tu boleh memberi kesan. Nak cerita di sini, tak semua mata kita ni memberi kesan. Ada orang mata dia memberi kesan, kan? Ada setengah mata tak ada apa pun, macam orang baca ayat kursi, orang yang boleh berubat kena macam sihir apa semua. Tak semua orang tawak ataupun masin, kan? Setengah dia guna istilah masin, setengah dia boleh, dia kata oh doa dia tu boleh tawak habis penyakit orang. Setengah dia kata doa dia masin, kan? Jadi sungguh. Padahal ayat kursi yang sama, ustaz yang baca tak lega, tiba-tiba hak bukan ustaz baca ayat kursi dah lah tajwid pun tak apa nak betul, lega kat dia. Maksudnya di sini ialah tak semua mata kita, tak semua mulut kita bila baca sesuatu ada mustajab dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ada satu cerita yang diceritakan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Cerita oleh Abu Umamah bin Sahal, dia cerita tentang ayah dia. Ayah dia nama Sahal bin Hunayf.
So ni kira dalam perjalanan lah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai satu tempat, jadi Sahal bin Hunayf ni nak mandi. Bila nak mandi, dia pun bukalah baju, dia buka jubah dia. Bersama dengan dia pada ketika tu Amir bin Rabi'ah, seorang sahabat juga radhiyallahu anhum. Amir bin Rabi'ah ni bila dia tengok Sahal bin Hunayf, bila dia buka baju dengan kulit putihnya, dengan dia kata kulit hang ni macam anak darah. Dia puji Amir bin Rabi'ah ni, dia puji Sahal bin Hunayf. Dia kata kulit hang cantik macam anak darah. Kulit lelaki kalau kata macam anak darah tu maksudnya dengan kelembutan dia, dengan cantik dia. Jadi dengan sebab puji Amir bin Rabi'ah ni, tiba-tiba Sahal bin Hunayf ni rebah, sakit dia. Lepas tu benda ni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tanyalah, macam mana boleh berlaku ni? Punya cik dia berkata, ni sebab Amir bin Rabi'ah lah ni, dia puji tak sah ni. Dia puji tak sah menyebabkan Sahal bin Hunayf terkena ain, terkena kesan pandangan mata Amir bin Rabi'ah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Amir bin Rabi'ah, dia kata pandangan mata kamulah yang menyebabkan berlakunya kesan kepada Sahal bin Hunayf. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Amir ambil wuduk. Air wuduk tu digunakan untuk mandikan Sahal bin Hunayf, dan alhamdulillah Sahal bin Hunayf lega daripada penyakit ain. Sagi kita akan tengok rawatan-rawatan kepada orang yang terkena penyakit ain. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, bila kita bicara tentang ain, adakah ain ini berlaku kepada orang ataupun berlaku juga kepada benda? Tak saya ambil contoh saat ni kereta. Kan? Nabi SAW mengisyaratkan bila Nabi doa, contohnya doa dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah kemaafan dan keselamatan fi dini pada agamaku, wa dunyaya pada dunia aku, wa ahli dan ahli keluarga aku, dan satu lagi Nabi sebut wa mali dan harta bendaku. Jadi ini antara doa yang mana seolah macam penghadang lah. Kan? Kalau orang puji setara mana pun, sebab berkat doa ni orang puji harta kita, orang puji ahli keluarga kita, tak terkesan sebab kita dah baca doa penghadang. Jadi Nabi juga baca doa bukan untuk ahli keluarga sahaja, sebab dalam riwayat Aisyah sendiri pernah terkena penyakit ain. Disebabkan orang tengok Aisyah, orang puji Aisyah, Aisyah sendiri pernah terkena ain. Nabi doa untuk ahli keluarga dia, wa madi dan harta benda. Nak cerita harta benda kita ni, salah orang puji ataupun pandang dengan hasad ataupun pandang sebab takjub dengan harta benda kita, menyebabkan harta benda kita boleh rosak. Kan? Sebagaimana puji kereta, puji rumah, baru puji rumah, cantik rumah hang, puji pula tanpa sebut masya Allah, tanpa sebut ada doa keberkatan kat situ, memberi kesan. Sebab itulah kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh nak pamer lebih sangat, ya, cerita lebih sangat ke orang. Kan? Kadang-kadang biasalah, kadang kita pun kadang nak bagi ada juga benda-benda pasal keluarga, pasal rumah, pasal dalam Facebook. Kadang-kadang orang tengok dalam Facebook ya, hak yang puji nu duk Johor, kita duk kat Gangak. Hak berlaku aksiden rumah kita, berlaku kemalangan, tak, kita rasa pelik macam mana. Sebab orang tengok orang puji tanpa ikat sesuatu dengan doa. Kita pula tak doa sebagai penghadang untuk harta benda kita.
orang hak tengok pun tanpa doa sesuatu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, jadi antara perkara yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, cerita tentang pemilik dua ladang, dia ada kawan dia, seorang beriman, seorang hak kufur. Hak kaya ni hak yang kita kata tak kenal budi ni. Tuhan bagi ladang kat dia, punya cantik, punya subur, tiba-tiba dia kufur, engkar dia. Jadi sahabat hak seorang ni kata kat dia, walaula iz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Jadi sahabat yang beriman ni dia kata, sebab apa hang masuk ladang hang? Sebab dia pada peringkat awal, bila dia masuk ladang apa semua dia puji. Kan dia bangga dengan ladang depa semua. Jadi sahabat dia bagi cadangan, dia kata, sebab apa hang bila masuk ladang hang qulta, hang tak baca masya Allah la quwwata illa billah. Ini antara doa dia kan, yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Kita kadang-kadang tolpah kita ada subur elok harum manis, tiba-tiba tahun ni tak jadi elok kan, tak jadi elok. Mungkin sebab orang tengok orang puji, ataupun kita sendiri yang duk masuk kebun kita, ladang kita tak baca sebagaimana yang Tuhan sebut dalam surah Al-Kahfi, masya Allah la quwwata illa billah. Tuan-tuan pun yang dirahmati Allah sekalian. Okey, seterusnya cara mencegah agar pandangan kita tidak menimbulkan. Okey, dia ada dua cara pencegahan. Pencegahan yang pertama, kita yang memandang kan, kita yang mana kita tak tahu mata kita ni siapa yang boleh memudaratkan kita, tak tahu. Tetapi agama ajak supaya doa yang dibaca itu jadi saham pahala untuk kita. Jadi antara yang diajak ialah sebagaimana kawan kepada hak seorang ni, pemilik dua kebun ni, masya Allah la quwwata illa billah. Ayat ni kita kena hafal lah kan. Dan kalau kita pergi negara Arab tu sekalian, kita tengok orang Arab dalam doa dia tu, bila jumpa kawan-kawan sikit, barakallahu fiik, mubarak, barakallahu lakum, barakallahu lakum, barakallahu laka. Sebenarnya doa untuk keberkatan ini salah satu cara sebagai penghadang pandangan mata kita ni jadi ain kepada orang. Tengok sesuatu, latih diri kita, masya Allah cantik anak menakanang ni, masya Allah cantik cucu hang ni, tembam elok, masya Allah. Masya Allah kita tu, kita sebut hak tu penghadang daripada orang yang kita puji kena penyakit ain. Masukkan juga barakallah. Barakallah saja tak cukup, dia kena barakallahu fik, barakallahu lakum, ataupun perkataan yang pendek mubarak. Sebab kadang-kadang saya dengar agak kawan-kawan kadang duk balas mesej, dia kata barakallah, kadang kat depan dia kata barakallah ustaz, ayat tu tak habis, barakallahu fika, semoga Allah memberkati kamu kan, ataupun mubarak, mudah-mudahan kamu diberkati. Banyakkan doa tu supaya pandangan mata kita tidak menimbulkan penyakit kepada orang lain. Okey, ada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang Nabi suruh kita doa keberkatan. Ini cara yang kedua lah. Cara yang pertama masya Allah la quwata illa billah. Cara yang kedua ialah kita sendiri kena latih diri kita. Nabi kata, iza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal 'aina haqq. Nabi kata, bila kamu tengok, bila salah seorang daripada kamu dia tengok sesuatu yang mengagumkan dia, yang dia rasa takjub, lalu Nabi kata falyad'u bil barakah, hendaklah dia doa supaya Tuhan bagi keberkatan kepada kawan dia. Tengok kereta kawan, barakallahu fik, ataupun kita kata mubarak. Kawan kita baru kahwin, mubarak, ataupun barakallahu lakuma. Puji je,
barakallahu lakum, barakallahu laka, barakallahu fika. Ataupun nak mudah, mubarak. Simple. Mubarak tu semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi yang suruh kita doa, falyad'u bil barakah fa innal 'aina haq. Nabi kata penyakit ain itu benda yang benar, bukan main-main. Tentu rahmat Allah sekalian. Yang kelima, itu kita kata penghadang pandangan mata kita daripada terkena orang. Yang kelima, perbahasan di sini ialah berkaitan dengan kita ada sesuatu yang orang tengok kita, tengok anak kita, tengok cucu kita, tengok harta benda kita, boleh merisikokan pandangan orang lain terhadap harta benda kita. Jadi kita nak buat macam mana? Sebab orang kita tadi nak halang, hang jangan puji ya. Kan kita kata hang jangan puji nah. Hang kalau puji nak kata masya-Allah nah. Larak kita nak kata ke orang. Kita post dalam Facebook, orang like sampai beribu-ribu. Hak beribu-ribu tu larat kita nak kata nak kena sebut masya-Allah semua nah. Sagi aku kena ain sagi. Jenuh kita. Kan jenuh kita. Untuk kita apa penghadangnya? Kan? Jadi penghadang samalah. Kita kena sebut selain pada doa yang Nabi ajar, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya, kan, wa ahli wa mali. Hapai doa tu. Siapa tak ingat doa tu, buka semula surah sunnah ni. Depa rakam sekali cari minit yang sesuai, kan. Sebab dalam radio pun live. Jadi hapai doa tu supaya itu sebagai penghadang. Sebagai penghadang. Sebab kita risiko setiap masa ni. Semakin banyak keistimewaan yang Tuhan beri kepada kita, semakin banyak risiko yang kita boleh dapat penyakit ain yang mungkin menimpa kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Okey, kemudian yang terakhirnya ialah cara mengubati penyakit ain. Ni dah hak terkena dah. Tadi kita menghadang pandangan mata kita daripada terkena orang. Yang kedua ialah kita sendiri baca supaya kita terhadang daripada terkena pandangan orang lain. Yang ketiga ialah orang yang dah terkena, tiba-tiba sakit lutut, tiba-tiba sakit krem habis satu badan, tiba-tiba kena demam panas, tiba-tiba jadi macam tak tahulah, kita boleh rasalah yang sihat elok-elok tiba-tiba sakit. Sebab apa? Sejak balik dari majlis tu pakat duk puji kita, cantik baju orang, cantik belaka. Balik tak sihat, dah terkena macam mana? Ada beberapa cara yang agama ajar. Yang pertama ialah sabar. Ni tak berayalah. Kadang orang kena penyakit ain ni sakit sampai ke mati. Sabar. Sebab Tuhan kata apa? Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak ada sesuatu yang menimpa daripada musibah kecuali dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah kita kena tawakal kepada Tuhan. Tuhan kata apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Tuhan akan selesaikan masalah dia. Yang ketiga, kena usahalah. Tak padan dengan kita kata sabar. Tak apalah sabarlah. Tak apalah tawakal lah. Tak padan. Kena usaha. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat dia. Kan? Fa idza usiba ad-dawa bari amin. Bila ubat tu dah kena sesuai dengan badan dia, maka dia boleh melegakan. Kan? Jadi tak pelik lah bila orang kena suntikan vaksin, kan? Suntikan vaksin, ada yang kena demam, ada yang sihat elok, ada yang macam tak ada kesan langsung. Macam itulah sifat ubat. Kan? Ada orang makan Panadol, sekali makan lega tu, setengah orang dah 3 hari dah makan Panadol tak lega. Sebab Nabi kata apa? Fa iza usiba, bila tepat dengan ubat untuk sesuatu badan ni, bari amin, maka ia akan lega. Kita terpaksa terima hakikat tu. Yang ketiga, kita kena usaha cari ubat yang macam mana. Antara usaha dia ialah hadis pasal Amir Rabi'ah tu,
Nabi suruh dia berwuduk, air wuduk dia digunakan untuk mandikan Sahal bin Hunayf. Jadi kita kena kenal pasti. Kalau kita boleh kenal pastilah, kita tahu sebab pakcik ni puji anakku ni, kita kata pakcik tolong ambil wuduk Ustaz, air wuduk tu saya nak guna untuk mandi anak saya. Anak saya kena demam panas. Sebab pakcik pun ni rasanya pakcik mai rumah saya pun ni puji anak saya ni, anak saya kena. Jadi kalau boleh kenal pasti, ada dua kaedah, sama ada air mandi, maksud orang yang puji tu kena mandi, air tu digunakan untuk mandikan orang yang terkena ain tu, ataupun dengan kaedah yang berwuduk sebagaimana hadis Amir bin Rabi'ah. Dan cara yang ketiga ialah dengan ruqyah. Ruqyah ataupun ruqyah lah bahasa yang lebih tepat. Ruqyah ialah jampi ayat kursi 3 qul, kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ada doa yang lain seperti hadis riwayat Muslim, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfika bismillahi arqika. Kan? Bismillahi arqi, ya Allah, dengan namamu ya Allah aku menjampi kamu. Doa ini Jibril baca kepada Nabi SAW. Nabi terkena penyakit ain, lalu Jibril mai ajak Nabi untuk baca jampi ni, lega penyakit yang Nabi kena. Jadi itulah antara perkara yang kita boleh bincangkan pada tengah hari dan petang ini, berkaitan dengan cara kita mengelak daripada ditimpa penyakit ain, dan kita boleh kenal macam mana, dan kita boleh jadikan penghadang untuk diri kita supaya pandangan mata kita tidak boleh membinasakan orang, dan kita amalkan juga doa untuk mengelak kita daripada tertimpa kita, ahli keluarga dan harta benda kita daripada pandangan orang, dan bagaimana cara merawat orang yang dah terkena ain. Kita telah bicarakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.